Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ada bersama saya di Progressive and Pro Series PUBG Mobile Season 0. Dan kita sekarang berada di Live Draw National League yang dibawakan kepada Auda oleh penaja utama kita iaitu Progressive dan penaja lain kita pula Netcom, minuman energy drink Red Bull, minuman isotonic UC 1000, Pizza Hut dan Aisyah Yata. Dan Auda bersama saya Sensei Ryu sebagai host Auda pada kali ini, dan diharap Auda bersabar dengan connection kita kali ini tidaklah begitu baik, tetapi kita akan mencuba sebaik yang mungkin. Dan sebelum itu ingin juga saya mengucapkan terima kasih kepada partner dan yang menyokong Create Esport dalam PUBG Mobile M Pro Season 0 ini. Baiklah, kepada yang viewers di luar sana, diharap Auda juga telah pun memfollow sosial media Create Esport. Contohnya Facebook page, Twitch, YouTube dan juga Instagram. Dan Auda juga boleh mengikuti Discord dan juga di createesport.com. Auda juga boleh sign up account di sana untuk mengikuti newsletter di mana Auda akan supaya Auda tidak akan terlepas segala perkembangan e-sport terkini daripada Create Esports. Baiklah, kita recap terlebih dahulu tentang apa yang terjadi. Beberapa minggu yang lepas, 160 pasukan telah pun bertanding di Open Qualifier, di mana mereka akhirnya 32 pasukan berjaya masuk ke liga kita, iaitu kita sebut sebagai National League. Dan 160 pasukan tersebut dibahagikan kepada 8 pasukan, 8 grup sebenarnya, dan dalam setiap grup ada 20 pasukan, dan tetapi hanya 4 sahaja yang layak masuk ke liga kita kali ini. Dan inilah antaranya. Inilah dia 32 pasukan yang qualified di National League kita di Season 0 M Pro Series. Di sana kita boleh melihat ada QA hinggalah QH yang mengatakan qualifier Group A hinggalah Group H. Ada 8 grup di mana akhirnya inilah pasukan, 4 pasukan dari setiap grup yang berjaya memasuki liga. Dan kita boleh melihat juga di sana tempat pertama merupakan fokus utama kita pada hari ini, iaitu pasukan X77BN Vicious, Fear Esport, Traitor Esport, Auto Tucson, Dino Rojak, Buah Gaming, Wish Esport dan Apex Esport. Tetapi di antara semua pasukan ini, hanya satu pasukan sahaja di Open Qualifier melakukan sesuatu yang tidak ada pasukan lain lakukan, iaitu pasukan Traitor Esport telah mendapatkan 2 chicken dinner di Open Qualifier tersebut. Okey, kenapa saya katakan tadi tempat pertama menjadi fokus utama? Kerana setiap pasukan di sini setentunya tidak akan mahu berada bersama dengan pasukan yang berada tempat pertama tersebut. Dan jika tempat pertama tersebut berada di grup yang sama nanti, jadinya cabarannya akanlah lebih besar. Baiklah, kita akan terus sahaja tanpa membuang masa. Dan inilah National League Group Draw kita pada hari ini. Kita akan gunakan roda ini. Anda boleh melihat di sana nama pasukan, 32 pasukan yang akan diundi, yang akan dipusing-pusing. Kita akan cari dan kita akan tempatkan setiap pasukan ini di grup A ataupun di grup B. Caranya sebegini.
saya akan melakukan 32 pusingan setentunya kerana 32 pasukan. Mungkin 31 sahajalah. Okey, pusingan yang pertama, grup pasukan tersebut akan saya tempatkan di grup A. Manakala pusingan yang kedua saya akan tempatkan pula di grup B. Dan begitulah juga seterusnya. Berganti-ganti ya, dan juga dipanggil sebagai alternate. A, B, A, B, A, B. Sampailah habis, sampailah sepenuhnya 32 pasukan masuk di grup A ataupun di grup B kita pada kali ini. Okey, let's go. Siapakah, pasukan manakah yang akan terpilih pada kali ini? Kita akan pusing sekarang juga. Itulah dia pasukan BWN Gugur Kau Sayang akan berada di tempat grup A kita. Okey, kita akan buang. Ya, hilang sudah. Okey, sekarang pasukan manakah yang akan berada di grup B? Itulah dia Sigon Ganas. Di grup B pula. Okey, kita teruskan sahaja. Kita kena cepat 31 ni. Dan connection pun tidak begitu baik. Tidak mengapa, kita teruskan, sabar. Pasukan ini yang ketiga. Apex Esport. Inilah dia pasukan yang tidak mendapat chicken dinner tetapi mendapat tempat pertama di Open Qualifier tersebut. Okey, kita pusingkan yang keempat pula. Auto Trisun. Okey, kita teruskan lagi. Kita kena cepat. Pusingan yang kelima pula. Absolute S Esport. Alright, kita teruskan. Kita pusing lagi. Pusingan yang keenam. Pasukan apakah? Itulah dia God Esport. All Gang. Baiklah, kita teruskan. Pusingan yang ketujuh. X77 BN Vicious. Baiklah. Pusingan yang ke-8. Di grup B pula kali ini. Ultra Esports. Teruskan pusingan yang ke-9. Fallen X Heroes berada di grup F. Kemudian diteruskan. Pusingan yang ke-10. Clown Gaming. Pusingan yang ke-11. Cartel The Prime. Baiklah. Kita teruskan. Dan itulah dia Otai Gaming. Kita pusing lagi. Betulkah Otai Gaming tadi ataupun Via Esport? Atau aku yang tersalah? Tetapi sini adalah Dino Rojak. Pasal saya terlampau cepat tadi, betulkah? I hope betul, tapi inilah Dino Rojak bagi grup A kita kali ini.
Okey, ngam. Terima kasih yang telah menjawab komen. Okey. Kita pusing lagi. Inilah pusingan yang ke-14. Auto Tucson berada di mana tu? Di grup B. Itulah dia. Sekarang pusingan yang ke-15. Itulah dia Buah Gaming. Pusingan yang ke-16. Juragan BN. Kita teruskan. Kita kasih puisi sikit. Cuba. Okey. Let's go. Pusingan yang ke-17 pula. Error not found. Okey. Pusingan yang ke-18 di grup B pula kali ini. Siapakah, pasukan manakah yang akan berada di grup B lagi? Zeno Royal. Itulah dia. Tentunya ramai yang tidak mahu berada di grup A sekarang, di grup B mungkin sekarang. Mungkin ada yang tidak mahu di grup B. Kita pusing lagi, tidak mengapa. Pusingan yang ke-19. Itu dia Frostex Esport. Yang sebenarnya nama mereka ialah 4AM 4AM Frostex, tetapi mereka menukar sekarang menjadi Frostex Esports. Okey, pusingan yang ke-20 pula. Di grup B. FX Gaming. Itulah dia. Dan pusingan ke-21 di grup A. Hexa Kraken. Inilah dia ya, grup A kita kali ini, Hexa Kraken. Kita teruskan lagi pusingan yang ke-12, tinggal beberapa pasukan lagi. Di situ hampir selesai kesemuanya. Itulah dia pasukan Treta Esports. Di grup B kita kali ini. Wah. Sekarang kita discuss. Sekarang kita berbincang mengenai dengan grouping ini. Pusingan ke-23 pula. Warning 18 berada di grup A kita. Kita pusing lagi, pusingan yang ke-24 bagi grup A. Berdebar-debar sudah sekarang yang terasa. Itka Syndicate. Sekarang di grup A pula. Pasukan manakah di grup A? Fear Esport. Dari tadi Fear Esport ini ditunjukkan dan akhirnya Fear Esport berada di grup A. Dan di grup B pula, berdebar-debar siapakah berada di grup B. Broski akan berada di grup B kita kali ini. Seterusnya pusingan yang ke-27. Grup A pula, El Barbarians. Pusingan yang ke-28. Tinggal sedikit lagi. Grup B, siapakah dia? Oh, Nat Fury, iaitu Ladies PUBG Mobile player kita.
Pusingan yang ke-29. Let's go. Di grup A kali ini. Wish Esports. Pusingan yang ke-30 sekarang ini. Tinggal 3 pasukan lagi. Manakah yang berada di grup B? Siapakah? All Stars. Wow. Dan yang terakhir sekali. Siapakah yang akan pergi ke grup A? Let's go. Kita pusing sekarang. Adakah Resolution for Alien ataupun Wars di situ? Yang sebenarnya nama mereka adalah daripada 4AM Wars. Mereka telah mengubah menjadi Wars. Okey, pusingan terakhir. Let's go. Itulah dia, Wars berada di grup A, manakala di grup B pula daripada pasukan Resolution for Alien. Okey, itulah dia. Kita pusing sekejap. Anda boleh men-screenshot sekarang ini. Inilah National League Group Draw kita pada hari ini. Di grup A, kita ada BWN, Apex Legend, Absolute S Esport, X77BN Vicious, Fallen X Hero, Cartel The Prime, Dino Rojak, Buah Gaming, Arrow Not Found, Frostax Esport, Heka Kraken, Anak Warning 18, Fear Esport, Il Barbarians, Wash Esport dan juga Wars. Manakala di grup B kita pula ada Sigon Ganas, Auto Trisun, God Esport All Gang, Ultra Esport, Clown Gaming, Otai Gaming, Auto Tucson, Juragan BN, Zeno Royal, Apps X Gaming, Traitor Esport, Itka Syndicate, Broski, Net Fury, All Stars dan yang terakhir sekali Resolution for Alien. Maafkan saya tentang connection, tetapi yang pastinya connection saya di sini tidaklah mengacau dengan pusingan ataupun draw yang dilakukan tadi. Tetapi jangan pergi ke mana-mana, banyak info lagi yang ingin saya sampaikan, informasi yang penting. Okey, inilah dia tadi 32 pasukan telah pun dibahagikan kepada grup A dan juga grup B, di mana setiap grup mendapat 16 pasukan. Dan di situ anda perlu perhatikan, grup A hanya bermain pada setiap hari Isnin dan Selasa sahaja. Tetapi grup B hanya bermain pada setiap hari Rabu dan hari Khamis. Setiap grup A dan juga grup B akan melalui 3 round dalam satu hari. Tetapi 2 kali dalam seminggu. So, secara totalnya mereka akan bermain sebanyak 6 round dalam setiap minggu untuk 6 minggu. Dan inilah pula masa bagi perlawanannya nanti yang akan diadakan, iaitu setiap pasukan dikehendaki check-in pada jam pukul 5. Manakala perlawanan pertama akan dimulakan pada jam 6.30, match 2 7.30, match 3 8.30, match 4 pada hari esoknya pula jam yang sama 6.30, 7.30 dan 8.30. Di mana mapnya bagi hari pertama setiap grup ialah Erangel, Miramar dan Sunhawk. Tetapi hari kedua mereka bagi setiap grup ia akan berubah.
dimulakan dengan Sunhope, kemudian Miramar, dan yang terakhir sekali Erangel. Hanya ditukar Erangel dan Sunhawk sahaja. Begitu juga bagi grup B. Jangan keliru di sana, masa permainannya adalah sama. 6.5, 7.5 dan 8.5 bagi setiap 2 hari bagi kesemua grup ini. Jadinya markah mereka akan dikumpul dari match 1, match 2 hinggalah match ke-6. Pada setiap minggu akan dikumpul markah mereka keseluruhannya. Dan inilah jadualnya di mana League ini akan dimulakan, Liga National League ini akan dimulakan pada 23 hari bulan, insya-Allah. Mudah-mudahan connection selamat, sihat walafiat. Dimulakan pada 23 hari bulan, iaitu grup A dan juga grup B, grup A terlebih dahulu pada hari Isnin dan Selasa, manakala hari Rabu dan hari Khamis pula ialah bagi grup B. Ia akan berlaku perkara ini setiap minggu selama 6 minggu. Jadinya setiap grup akan bermain selama 2 hari sahaja. Tetapi secara totalnya mereka akan melalui 6 pusingan ataupun 6 rounds. Okey, tidak ada perpindahan. Okey, tidak ada perpindahan akan dilayan. Keputusan adalah muktamad. Kamu sendiri adalah menjadi saksi di sana. Kita teruskan. Tadi league-nya berakhir pada 30 September. Saya ulang. Okey. 30 September berakhirnya liga kita, dan di situlah kita akan mengetahui pasukan manakah yang akan mendapat hadiah liga kita yang saya akan nyatakan nanti. Jadinya secara total semua sekali ini ialah selama 24 hari liga kita kali ini. Dan inilah point sistem yang akan digunakan, iaitu PMPL Season 3. Tempat pertama 15 poin, tempat kedua 12, tempat ketiga 10 poin, tempat keempat 8, tempat kelima 6 poin, tempat keenam 4 poin, tempat ketujuh 2 poin, dan tempat 8 hingga ke-12 hanya 1 poin, tetapi tempat 13 hingga ke-16 tidak mendapat sebarang poin dan dianggap sebagai too soon. Manakala markah bagi kill points, satu player ialah 1 poin sahaja. Dan inilah National League stage point system kita yang akan digunakan nanti. Saya sangat sebenarnya yang berasa khawatir dengan connection, tetapi saya teruskan sahaja. Ini juga ada recording. Okey, inilah dia league prize pool kita, RM10,000. Di mana tempat pertama akan mendapat uang berjumlah RM1,500, tempat kedua RM1,000, tempat ketiga RM800, tempat keempat RM500, tempat kelima dan keenam pula mendapat jumlah yang sama RM300, tempat ketujuh dan tempat ke-8 akan mendapat RM150. Manakala most skills pula, iaitu player individu seorang sahaja akan mendapat RM300. Dan ini hadiah bagi grup A dan juga grup B. Itulah pentingnya kalau sekiranya kita berada di grup A atau di grup B. Kita boleh mengetahui, grup A mungkin senang, grup B mungkin senang untuk dapatkan top 8 ataupun untuk mendapatkan more skills. Jadinya markah mereka dari awal liga bermula 23 hari bulan Ogos hingga 30 September akan dikumpul. Markah kesemuanya akan menentukan sama ada mereka berada di tempat pertama dan
di tempat yang seterusnya, kedudukan di sana yang tertentulah. Dan most kill pula akan dikira dari awal sudah. Dari awal liga akan dikira, dicampur, dan pada pengakhir, pada 30 September akhir liga, kita akan melihat siapakah yang akan mendapat most kills bagi setiap grup A dan juga grup B. Satu player sahaja, satu pemain sahaja dari grup A dan juga grup B. Wow, RM300. Inilah league prize pool kita RM10,000. Jadinya rebutlah, usahalah untuk merebut hadiah ini. Baiklah, yang itulah informasi yang paling penting di sini, iaitu mengenai GAG, PUBG Mobile Anti-Cheat Software yang juga dipanggil Game Anti-Cheating Tool, Game SC Tool. Jadinya, perkara pertama ialah setiap kapten dari setiap pasukan dikehendaki meminta email semua pemain mereka, iaitu 6 email. 6 email termasuklah juga dengan sub, kalau ada sub. Email tersebut akan diberikan kepada tournament organizer, kerana tournament organizer akan memberikan username dan password bagi Game Anti-Cheating Tool. Jadinya kamu akan diberikan account oleh tim tournament organizer melalui email yang kapten berikan tadi. Jadinya kapten minta email player. Kalau players tidak ada email, buatlah sekarang juga pada hari ini untuk digunakan bagi perkara ini. Okey, itu perkara penting dahulu yang tim kapten perlu lakukan, kumpul email. Kemudian setiap player dikehendaki mendownload dan menginstall GSC ini. Bagi Android user, bolehlah mencari Game SC Tool di Play Store, manakala iOS user ataupun iPhone user boleh mendapatkan Game SC Tool di App Store. Selepas itu, setelah kamu menginstall, step keduanya di sana ditunjukkan, kamu kena tekan butang agree. Seterusnya, tekanlah butang consent setelah membaca tips tersebut. Step ketiga, anda dikehendaki menekan butang OK untuk memberikan kebenaran kepada GSC tersebut mengakses kamera ataupun audio phone kamu semua. Step keempat di sana, inilah paling penting. Jika ada pemilihan country atau negara, kita dikehendaki juga memilih Singapura. Walaupun kita dari Brunei, kita dikehendaki memilih Singapura. Selepas itu selesai, barulah kita boleh masuk ke Game Anti-Cheating Tool di sana dengan menggunakan username dan password diberikan oleh tournament organizer melalui email. Okey, cara penggunaannya. Step pertama di situ, setelah tournament organizer memberikan room ID dan juga password, anda dikehendaki membuka GSC tersebut. Kemudian tekanlah butang start competition di situ. Kamu tekan butang start competition, lepas tu ia akan menyuruh kamu arah step kedua, di mana ia akan meminta kamu mengupload selfie kamu di dalam petak hijau tersebut. Ada hijau kata? Di sanalah muka kamu mesti kamu positionkan betul-betul. Dan dikehendaki jangan menggunakan cap, kacamata hitam ataupun topeng. Tidak boleh menggunakan benda tersebut. Okey, setelah kamu selfie, ia akan memberikan kamu membuka PUBG Mobile.
Step ketiga di situ. Kemudian step keempat seperti biasa, masukkanlah room ID dan juga password yang diberikan oleh tournament organizer. Dan setelah selesai perlawanan kamu pada round tersebut, kamu dikehendaki membuka semula GSC tadi dan tekan butang stop competition di situ. Jadinya apps ini akan merekod suara kamu ketika kamu bermain PUBG Mobile. Setelah kamu habis bermain PUBG Mobile tersebut, setelah habis round kamu kamu kena buka semula GSC dan tekan butang stop competition, dan akhirnya akan diminta untuk mengupload sekali lagi selfie kamu. Ia akan minta kamu buat selfie sekali lagi, kemudian barulah ia akan automatiknya tutup. Dan kamu akan buat perkara ini yang sama setelah diberikan lagi room ID dan password bagi round yang kedua. Okey? Saya harap kamu semua faham, tetapi jika tidak faham, tidak mengapa, kerana nanti akan ada press conference yang akan menerangkan lebih lagi mengenai penggunaan GSC tersebut. Baiklah, kita bincang sedikit tentang grouping tadi di mana kemungkinan besar seperti yang komen katakan, di grup B merupakan sangat keras, di mana sukar sekali di grup B tersebut. Sana kemungkinan banyak yang tahu pasukan-pasukan manakah yang mungkin akan memberikan cabaran yang terbaik ataupun terhebat bagi setiap pasukan. Tetapi it's okay, tidak mengapa. Kita kena mencuba sebaik yang mungkin untuk mendapatkan tempat 8 ke atas tersebut. Dan setentunya 8 pasukan daripada setiap grup, 8 pasukan dari setiap grup A dan juga grup B akan menerima hadiah, dan paling penting lagi akan masuk ke championship yang akan diadakan pada bulan 12 nanti, insya-Allah. Jadinya 8 pasukan sahaja dalam setiap grup. Ingatkan tu, di mana mereka akan bertanding untuk hadiah berjumlah sebanyak RM15,000. 16 pasukan akan bertanding di championship nanti. Baiklah, sebelum saya mengakhiri, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang menonton kali ini, dan saya nasihatkan kepada yang dalam liga kita kali ini yang pertama kali dilakukan di Brunei, hendaklah melakukan latihan yang teratur dan sistematik, juga ada perancangan yang betul. Satu, kedua, hendaklah sekarang membuat email kalau belum ada email. Ketiga, mendownload dan menginstall GSC tersebut. Dan yang terakhir sekali, pesanan daripada saya, ikutilah SOP yang disuruh oleh Kementerian Kesihatan kita, dan stay safe, stay home, teranata di rumah, stay healthy, dan always use mask like sensei bila keluar. Dan yang terakhir sekali, play games. Kita jumpa di National League 23 September nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.